Assalamualaikum, kami daripada kumpulan 2 ingin membentangkan tentang tajuk Fiqh Semasa, Konsep Hukum dan Kaedah Ijtihad. Nama saya Nur Afika binti Sota, nombor metrik 264515. Pengenalan Fiqh Semasa. Sebuah hukum di dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang telah menjelaskan tentang hukum menjadi rujukan terbaik kepada manusia kerana ianya merupakan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Pensyaratan hukum di dalam Al-Quran dan As-Sunnah terbahagi kepada dua, iaitu At-Tawabit yang tetap dan kekal dan Al-Mutakhayyirat yang boleh berubah. At-Tawabit adalah fundamental Islam yang merupakan rukun, asas dan prinsip agama yang tidak berubah. Manakala Al-Mutakhayyirat adalah cabang-cabang hukum yang boleh berubah mengikut keadaan suasana dan zaman, dan ianya tertakluk kepada realiti semasa yang biasanya merujuk kepada budaya, adat dan urf mengikut keperluan sesebuah masyarakat. Di dalam sejarah perkembangan hukum Islam, seseorang tokoh akan mengijtihadkan pelbagai hukum fiqh berdasarkan faktor semasa zamannya, dan hal ini seiring dengan satu kaedah umum yang dirumuskan oleh para ulama Al-Nadawi, iaitu tidak diingkari perubahan hukum dengan berlakunya perubahan zaman. Terdapat juga hukum yang diputuskan pada zaman silam yang tidak lagi dipraktikkan pada zaman sekarang. Hal ini kerana wujudnya faktor perubahan sosial. Konsep fiqh semasa. Mengikut terminologi, fiqh secara literalnya bermaksud memahami dan mengetahui secara terperinci tentang sesuatu lazimnya dalam ilmu agama, kerana agama adalah dasar dan tunjang bagi setiap ilmu. Al-Nadawi. Perkataan fiqh dapat dilihat di dalam beberapa ayat Al-Quran, contohnya pada surah At-Taubah. Maksudnya, mereka suka tinggal bersama-sama orang-orang yang ditinggalkan kerana uzur, dan dengan sebab itu hati mereka dimeteraikan atasnya sehingga mereka tidak dapat memahami sesuatu. Selain itu, Imam Al-Baidawi dan Ibnu Nujay turut mentarifkan fiqh, di mana Imam Al-Baidawi mendefinisikan fiqh sebagai ilmu berkenaan hukum-hukum syarak yang bersifat amali atau praktikal yang diambil dari dalil-dalil tafsili. Manakala Ibnu Nujay mentarifkan fiqh sebagai ilmu pengetahuan hukum atau syariat, dan orang yang mendalami ilmu fiqh disebut sebagai al-faqih, iaitu pakar fiqh. Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, terminologi fiqh telah melalui beberapa fasa evolusi penggunaannya. Namun demikian, istilah fiqh secara konsepsualnya diterima sebagai kefahaman fuqaha terhadap syariah kerana ia melibatkan tafsiran intelektual manusia. Ia boleh berubah, tetapi syariah tidak berubah kerana ia adalah wahyu Allah yang kekal. Al-Fiqh Al-Waqi'i, terminologi fiqh, merujuk kepada kefahaman hukum Islam dan ianya turut ditarifkan oleh Al-Qaradawi. Al-Qaradawi mentarifkan fiqh al-waqi sebagai memahami realiti dengan sebaiknya dan bukan mengetahuinya dengan sekadar bayangan semata-mata, kerana ianya merupakan satu kepalsuan dan penyesatan bagi orang lain. Seteru, ia boleh dirumuskan bahawa fiqh semasa merujuk kepada fiqh yang berdasarkan realiti, berpaksikan kepada pertimbangan antara maslahah dan mudarat, dan ia bukan sesuatu yang berbentuk tanggapan fantasi atau jangkaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Atira binti Muhammad Faizam, nombor metrik 264826. Saya akan menceritakan tentang keperluan kepada fiqh semasa. Objektif bagi pembinaan fiqh semasa ialah bagi memastikan syariat Islam itu terlaksana, kerana itu adalah matlamat agama Islam itu sendiri. Dan zaman sekarang berlakunya perubahan budaya dan perkembangan teknologi. Oleh itu, para sarjana telah menekankan beberapa keperluan asasi bagi kejayaan pelaksanaan syariat Islam. Keperluan kepada fiqh semasa yang pertama ialah keperluan memperbarui ijtihad bagi menyelesaikan persoalan semasa bagi umat Islam, iaitu ijtihad amat penting pada masa sekarang kerana masyarakat akan sering bertanya kepada mufti atau majlis fatwa tentang
permasalahan baru dan timbul persoalan-persoalan yang tiada di dalam nas dan tidak berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Yang kedua, keperluan kembali kepada syariat Islam dengan sepenuhnya, iaitu bukan mengambil separuh atau sebahagian dari hukum sahaja. Yang terakhir, keperluan kebebasan dari tekanan realiti semasa, iaitu dalam erti kata yang sebenar ialah permasalahan dalam negara dan masyarakat tidak wajar dijadikan halangan dalam pelaksanaan syariat Islam. Sebaliknya, ia dianggap sebagai cabaran sementara untuk mengukuhkan persediaan ummah ke arah menjadikan syariat Islam sebagai paksi kehidupan umat Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izziah binti Salmi, nombor metrik 264668. Saya akan menerangkan mengenai kaedah ijtihad dalam fiqh semasa. Seperti yang kita ketahui, para mujtahid melakukan ijtihad sepanjang zaman supaya ianya bersifat semasa dan bersesuaian dengan perkembangan persekitaran masyarakat dan budaya yang ada. Terdapat banyak perkara yang menjadi asas pertimbangan ijtihad semasa yang boleh dirumuskan sebagaimana berikut. Yang pertama, uruf, budaya, persekitaran iklim dan keperluan masyarakat perlu diambil kira dan mengikatnya dengan nilai lokaliti dan masa dalam proses penentuan hukum. Yang kedua, instrumen ijtihad digunakan secara praktikal berasaskan kepada maqasid syariah supaya objektif asas syariat Islam iaitu mendatangkan maslahah kepada manusia dan menolak kemudaratan dari hidup mereka tidak dikesampingkan. Yang ketiga, mengambil kira kesan yang bakal berlaku sekiranya sesuatu hukum itu difatwakan kepada masyarakat. Kesan positif dari hukum ijtihad perlu dinilai bersama kesan negatifnya. Seterusnya, yang keempat, pertimbangan dilakukan secara terperinci antara maslahah iaitu antara satu sama lain dari segi keluasan, kedalamannya, pengaruhnya dan juga kekekalannya. Sarjana fiqh harus melihat yang mana harus didahulukan dan yang mana harus dikemudiankan dan ditinggalkan. Yang kelima, pertimbangan di antara keburukan dan dengan keburukan yang lain mestilah dilakukan dan yang mana harus didahulukan dan yang mana harus dikemudiankan dan ditinggalkan. Yang keenam, memperincikan pertimbangan antara maslahah dan mafsadah jika kedua-duanya bertentangan. Seorang sarjana fiqh itu perlu mempertimbangkan bilakah seseorang harus mengutamakan penolakan mafsadah daripada mengambil maslahah dan bilakah mafsadah boleh dilakukan demi memperoleh maslahah. Dan yang terakhir iaitu yang ketujuh, ijtihad lama oleh mujtahid terdahulu dalam kes yang hampir sama perlu dipertimbangkan dan mengambil manfaat darinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Qurratu Aini binti Muhammad, nombor metrik 265386. Saya akan menerangkan mengenai sumber hukum fiqh semasa. Fiqh Islam atau fiqh semasa sumbernya adalah sama tetapi pendekatannya berbeza berdasarkan perbezaan keadaan, situasi dan kondisi zaman dan tempat. Sumber hukum di dalam Islam terbahagi kepada dua iaitu sumber hukum yang disepakati dan sumber hukum yang tidak disepakati. Terdapat 4 sumber hukum yang disepakati di dalam Islam iaitu Al-Quran, Hadis, Ijma' dan Qiyas. Manakala sumber hukum yang tidak disepakati terdiri daripada masalih mursalah, uruf, istihsan, istishab, qaul sahabi, syarman qablana dan sad al-dariyah. Penggunaan sumber-sumber asas adalah sesuatu yang dasar di dalam fiqh semasa, manakala sumber-sumber sampingan boleh digunakan berdasarkan situasi dan keperluan realiti. Sumber-sumber utama dan sampingan ini saling berkait antara satu dengan yang lain dan boleh digunakan secara bersama di dalam proses istisdal. Walau bagaimanapun, setiap hukum yang hendak diputuskan mestilah dilandaskan kepada sumber utama iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Walaupun terdapat hukum baru yang belum diputuskan oleh ulama terdahulu, para mujtahid tetap berijtihad dan menjadikan nas-nas syarak sebagai panduan. Fiqh semasa yang dibawa oleh ulama kontemporari penting dalam mendapati arus kolonisasi yang semakin mencabar
dan dalam masa yang sama sentiasa berpaksikan kepada nas-nas Al-Quran dan Al-Sunnah. Menurut artikel jurnal daripada Dr. Sa'adan Man pada tahun 2019, di dalam ijtihad semasa, maklumat berkaitan isu-isu yang dikaji juga adalah penting. Justru, setiap isu yang perlu diijtihad memerlukan kepada maklumat dan ilmu yang lengkap di dalam bidang berkenaan. Sebagai contoh, hukum vaksin di dalam imunisasi penyakit memerlukan maklumat yang lengkap tentang bahan, kaedah penyediaan, pemprosesan dan kesan. Kebiasaannya, maklumat ini akan diminta oleh mujtahid sebelum mereka mengumumkan kepakaran syariahnya untuk mempertimbangkan hukum. Di dalam ijtihad jama'i pula, pakar bidang vaksin akan diminta membentangkan kajiannya sebelum dinilai oleh para mufti dan ahli jawatan kuasa hukum yang bersidang. Mereka akan mempertimbangkannya menurut neraca syariah, menilai keperluan masyarakat berdasarkan penjagaan maslahah mereka dan seterusnya merumuskan satu hukum yang realistik dan praktikal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nik Muhammad Faiz Afiq bin Muhammad Fazli. Baiklah, hari ini saya akan menerangkan tentang kepentingan dan peranan usul fiqh dalam menghadapi cabaran masa kini. Sebelum itu, mari kita mulakan dengan sepotong ayat Al-Quran, iaitu surah Ali Imran ayat ke-140. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tilka ayyamu dawiluha bainan nas. Dan hari-hari itu kami pergilakan di antara manusia agar mereka dapat pengajaran. Okey, daripada ayat ini kita dapat menyaksikan bahawa di dalam penggiliran itu adanya perubahan, iaitu kita boleh tafsirkan bahawa dunia ini berubah dengan seiring masa. Jadi di sinilah peranan usul fiqh dalam peredaran zaman. Okey, mari kita lihat apakah kepentingan usul fiqh kepada dunia moden di hari ini. Yang pertama adalah usul fiqh boleh mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh kemajuan duniawi. Seterusnya, usul fiqh juga akan menjadi panduan kepada permasalahan berkaitan kejahilan agama. Usul fiqh juga dapat membezakan antara ijtihad yang manakah lebih menepati kebenaran. Dan akhir sekali, usul fiqh juga penting untuk mengkaji usaha ijtihad di mana sekiranya timbul satu perkara baru yang menuntut penghasilan hukum, individu dapat memanfaatkan ilmu usul fiqh bagi mengeluarkan hukum yang sesuai untuk perkara baru tersebut berlandaskan ijtihad para mujtahid terdahulu. Okey, seterusnya kita akan membincangkan tentang peranan usul fiqh dalam menghadapi cabaran masa kini. Secara ringkasnya, dapatlah dirangkumkan tentang peranan ilmu usul fiqh seperti berikut. Yang pertama, ianya akan dapat mengawal kaedah pendalilan dengan membezakan antara dalil-dalil yang sahih dan juga dalil-dalil yang palsu, iaitu dalil yang batil. Seterusnya, dengan adanya ilmu usul fiqh juga, ia dapat menjelaskan bentuk pendalilan yang tepat kerana bukan semua dalil yang sahih digunakan dengan cara pendalilan yang betul. Yang ketiga adalah memudahkan usaha ijtihad dan mengeluarkan hukum-hukum yang sesuai dengan perkara baru yang berbangkit. Seterusnya juga, dengan adanya ilmu usul fiqh, ianya akan dapat menerangkan kaedah-kaedah fatwa, syarat-syarat mufti dan juga adab-adabnya. Yang kelima, ia juga akan dapat menerangkan punca-punca perselisihan ulama dan mencari alasan dan juga kelonggaran untuk mereka. Ilmu usul fiqh juga akan mengajak kita kepada ikutan terhadap dalil yang sahih dan juga meningkatkan sifat fanatik dan juga taklid buta. Akhir sekali, dengan adanya ilmu usul fiqh juga, ia akan dapat menjelaskan toleransi Islam, kemudahannya dan juga kebaikannya. Baiklah saudara, kita sudah sampai ke penghujungnya. Sebagai kesimpulan, ilmu usul fiqh adalah ilmu yang menghuraikan tentang kaedah yang dipakai oleh para imam mujtahid dan muktabar dalam menetapkan hukum-hukum syarak dari nas yang bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah.
Dengan mengetahui selok-belok berkenaan metodologi hukum, adalah penting bagi para mujtahid agar proses istinbat sesuatu hukum menjadi lebih jitu dengan mengambil kira faktor-faktor yang bersesuaian seperti maqasid, suasana setempat, masa serta keadaan individu itu sendiri. Justru inilah antara peranan penting ilmu usul fiqh yang meraihkan kepelbagaian serta keperluan kehidupan manusia, terutamanya di zaman kini, agar sejajar dengan roh syariat, di samping meningkatkan jati diri Muslim agar sentiasa dalam bimbingan wahyu. Syukran jazilan. Assalamualaikum.